Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 2, tahun 4, maaf. Okey, tahun 4. Ustaz harap semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk menimba ilmu pelajaran, insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini kita akan mengulang semula semua tajuk-tajuk kecil di dalam tajuk besar, iaitu huruf Ain, Ghin dan Nga. Okey, sebelum kamu dah belajar macam mana nak tulis di hadapan, di awal, di pertengahan dan juga di akhir. Okey, pada hari ini kita akan buat kesimpulan semua sekali di dalam satu tajuk, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa sama-sama, insya-Allah. Okey, kamu semua boleh tadah tangan. Right? Okey, kamu semua boleh tadah tangan dan kita baca doa sama-sama, insya-Allah. Okey. Tadah tangan semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, jadi kamu semua boleh hafal nota-nota ni ya. Doa. Doa yang ada nota dekat dalam video Ustaz ni kamu boleh hafal supaya kamu dah hafal, hati kita lembut, senang terima ilmu. Okey. Alright. Okay, jadi kalau tak hafal tak apa, kamu boleh hafal doa yang di atas itu sahaja. Alright. Okey. Jadi kamu semua boleh buka buku tauhid. Alright. Tauhid pula. Khod. Ustaz kita sasul hari ni. Susah sangat. Banyak sangat ni. Okey, kamu boleh buka buku Khod. Okey, makan kat sini surat 36 untuk tajuk yang pertama di dalam huruf Ain, Ghin dan Nga. Okey, kita ulang semula je. Okey, pada hari ni kamu akan dapat bezalah antara penulisan huruf di awal, di akhir kalimah dan awal, pertengahan dan akhir kalimah huruf Ain, Ghin dan Nga di dalam Khod Nasah. Alright. Okey, jadi kita tengok unit yang pertama muka surat 36. Okey, nampak Okey, dekat sini dia kata dekat sini, kita tengok dekat gambar ni. Okay, macam kita tengok dekat sebelum ni, cara menulis di hadapan ataupun di awal kalimah huruf Ain, Ghin dan Nga sama je. Dia punya depan dia tak sama dengan huruf di pertengahan dan hujung. Kita mesti bukakan dia punya kepala atas tu. Okey, dekat kepala atas tu kita kena ada bukakan dia. Tak boleh tu tertutup. Okey, terbuka. Okey, yang pertama tengok nombor 1 dekat situ. Okey, Ustaz zoom sikit. Okey, bagi kamu nampak. Okey, tengok dekat sini. Okey, nampak tak nombor 1 ni? Nombor 1 tu. Tulis ini dulu ni. Dia punya kepala atas ni dulu. Nombor 1, kedua, lepas kamu ke depan, ikut nak panah tu. Okey, ke depan, kemudian kamu ke belakang semula. Macam kamu buat macam ni. Sini. Macam ni. Macam tu. Macam bulat separuh. Ke depan, ke belakang. Macam tu. Ke depan dulu, kemudian ke belakang balik. Kemudian tengok nombor 3 tu. Nombor 3 ni. Okey, ke bawahkan dia. Sampailah bawah. Okey, itu contoh yang pertama. Kalau hurufnya akan bersambung dengan huruf yang di bawah barisan. Garisan ni, nampak ni? Garisan ni. Kan ada 3 pecahan. Ada yang di bawah bersambung dengan huruf yang di bawah garisan. Huruf yang ke atas, yang ada batang ke atas seperti alif, lam, kaf atau huruf dal. Okey, semuanya ke atas. Yang ketiga bersambung dengan huruf yang ada rumah-rumah. Macam huruf ba ni. Lagi apa yang ada rumah? Huruf sin, huruf nun, huruf ta. Sama je bentuk dia. Okay, jadi bila yang pertama ni adalah yang disambungkan dengan huruf yang
dengan huruf yang di bawah garisan. Jadi lehernya perlu dikebawahkan, serong ke bawah. Jangan di atas garisan, perlu serong ke bawah. Okey, serong ke bawah. Kemudian sambunglah dengan huruf di bawah, huruf mim ke, huruf ra ke. Okey. Okey, kemudian yang kedua, huruf di awal kalimah disambungkan dengan huruf yang ke atas yang ada batang. Contohnya apa? Huruf alif dekat sini. Nampak ni macam biasalah. Kita buat kepala dia dulu, kita tolak ke depan, kemudian ke belakang balik. Ke depan, ke belakang balik, terus ke atas. Leher dia terus ke atas. Kalau tadi ke bawah, yang ni ke tepi, kemudian ke atas terus. Sebab dia ada batang. Nampak dia punya leher dia tak melebihi garisan. Yang lebih garisan hanya huruf yang ada eko yang di bawah garisan sahaja. Okey, yang kedua ke atas. Okey, yang ketiga, huruf yang ada rumah. Huruf yang ada rumah ni dia tak perlu ke atas. Cara dia sama dengan yang macam yang kedua tadi. Okey, tengok Nombor 1 dia tolak ke depan, kepala dia, kemudian ke bawah. Nombor 2, ketiga. Okey, leher dia tidak lebih daripada garisan. Nampak ni. Tak lebih daripada garisan. Kemudian terus sambung dengan yang huruf yang ada rumah tu. Huruf ba ni buatlah bentuk huruf ba. Macam tu. Kalau huruf ta, titiknya di atas. Buat yang ni, titik satu di bawah. Lorek je macam tu. Macam ni. Macam tu. Kalau 2 titik, garis. Okey, macam tu. Okey, kalau huruf nun, perlu dikebawahkan sikit. Sebab ni huruf nun ni kan dia macam melengkuk ke bawah sikit. Kalau huruf ba, ta dengan ta ni, dia lepeh. Kalau huruf nun kita kebawahkan sikit je. Alright. Okay, itu di awal. Dia punya kepala depan mesti tenganga. Di depan tenganga. Kejap-kejap lagi kita akan ulang balik huruf yang di tengah dan juga di belakang. Okey. Alright. Okey, dapat. Okey, ni contohnya tadi. Kalau bengkok ke atas yang ada batang. Contohnya alif, lam, dal, nampak ni. Dia terus ke atas. Lepas leher, kita lukis depan ni ke bawah, kemudian ke atas terus. Sama juga dengan dal, sebab dia ada batang ke atas. Ke depan, ke bawah, ke atas terus. Huruf-huruf yang ada batang. Okay, yang kedua, turun ke bawah huruf yang ada eko. Contohnya huruf ra kat sini, nampak ni. Ke atas, ke bawah, ke bawah semula. Kemudian nampak ni, leher dia sengit ke bawah. Bukan ke tepi, ke bawah. Kemudian tersambung dengan huruf ra. Okey, kemudian yang kedua, kalau huruf ya pun dia ke bawah juga. Huruf yang terdapat di bawah garisan huruf ya. Sambung je macam biasa. Part dia, leher dia mesti ke bawah. Bila huruf yang nak disambungkan tu di bawah garisan. Okey, yang ketiga, lurus ke hadapan ataupun huruf yang ada bersambung dengan yang ada rumah-rumah. Contohnya huruf apa tadi? Huruf ba, ta, nun. Nampak ni. Huruf nun, tadi huruf ba, huruf ta, huruf sa, kita tulis di atas garisan kan. Tapi tengok dekat sini, huruf nun dia ke bawahkan sikit. Sebab huruf nun dia melengkuk ke bawah sikit. Sikit sahaja. Okey, nampak ni. Ke tepi, tapi nun dia terus ke bawah. Okey. Okey, dapat Itu beza dia. Okey, ingat, bila di hadapan, mulut, ngain, rin dan nga mesti tenganga. Macam tu. Tenganga. Macam ni. Kalau tertutup, kita tak ada lubang. Okey, kejap lagi kita akan tengok semula. Okey, tengok kepada muka surat 38. Okey, ini di tengah kalimah pula. Okey, contohnya apa kat sini? Perkataannya mengaji. Okey, mengaji. Tengok ni, mengaji. Okey, huruf mim, kemudian huruf nga. Nampak tu? Ni Ustaz cakap tadi. Tiada lubang langsung. Nampak ni? Dia rapat, betul-betul rapat. Okey, tak ada lubang. Tak boleh ada lubang. Baru kemas. Cantik. Okey. Kejap lagi kita tengok cara buat dia mengaji. Okey, bila di tengah huruf ain dan rin dan nga di tengah kalimah ataupun di akhir, perlu dirapatkan garisan-garisan dia macam ni. Tak boleh ada lubang, tak kemas nanti. Okey, alright, kita tengok cara tulis dia satu-satu, cara menulis dia. Okey, kalau huruf ain di tengah perkataan disambungkan dengan huruf yang ada rumah-rumah ataupun tadi ditulis dekat situ bengkok ke hadapan. Macam ni. Kita tengok huruf di hadapan tulis je lah macam mana pun caranya, huruf ba ke, huruf ta ke, ain ke. Contoh ni huruf ba tulis kat sini, huruf ba ke bawah, naik ke atas terus.
Ingat, leher yang nak disambungkan dengan huruf Ain di tengah mesti ke atas. Nampak sih? Nampak ni? Dia ke atas sikit je. Bukan atas terus tak. Sikit je ke atas. Bengkok ke atas sikit. Kemudian, okey, tengok nombor 2. Ni nombor 1 ni. Ke atas leher ini nombor 1. Kemudian, ke belakang semula sikit. Ke belakang sikit macam ni. Macam tu, nombor 2 tu. Ke belakang sikit. Rapat. Jangan ada lubang. Kemudian dah sampai sini. Nombor 2. Okay, ke bawah terus balik. Yang ketiga. Kira macam ni. Macam tu. Rapat. Betul-betul rapat. Mata pensel hot kamu kena betul lah. Tak boleh tak betul. Nanti tak cantik. Tak kemas. Alright. Okay. Jadi sambungkanlah dengan huruf yang ada rumah. Macam ni. Rapat. Sama je macam biasa. Sambungan dia sama macam sebelumnya kita belajar. Right. Okay, yang kedua, kalau disambungkan dengan huruf yang ada ekor ataupun huruf yang dia di bawah sikit, di bawah garisan. Okay, tengok dekat sini, nombor 1 ekor dia, nampak ni, leher dia mesti dapat ni. Mesti ada ruang dekat tengah ni. Sebab apa? Sebab dia ke ataskan sikit dia punya garisan tu, ke atas. Kemudian nombor 2 ke belakang balik. Nombor 3 turunkan ke bawah. Dia macam ni. Ke atas, ke bawah balik. Ke atas, ke bawah balik. Ke atas, ke bawah balik. Macam tu. Alright. Okay, ikut dia punya step-step dia ni. Cara satu-satu-satu. Okay. Kalau tak faham juga cara tulis Ustaz terangkan dalam ni, kamu tengok video yang Ustaz bagi. Contoh video YouTube yang Ustaz bagi cara menulis di awal, di tengah dan di akhir. Okay. Alright, okay. Yang ketiga yang disambungkan dengan huruf yang di bawah garisan ataupun yang ada ekor. Tengok ni contohnya. Macam biasa, mesti dikeataskan sikit dia punya leher dia tu ke atas. Kedua ke belakang, semula kepala dia tu. Kemudian ke bawah. Bila kita nak bersambung dengan huruf yang hurufnya di bawah garisan, lehernya mesti ke bawah. Sama juga macam memula tadi, leher mesti ke bawah. Sebab nak disambungkan hurufnya ke bawah, di bawah garisan. Okey, faham? Alright, okay, tengok dekat sini penulisannya. Menulis huruf Ain, Ghin dan Nga bersambung di tengah kalimah mengikut kaedah khot nasah, tiada lubang di kepalanya. Tak ada lubang. Nampak ni? Kan tak ada tadi Ustaz sebut. Okey, ke atas, ke belakang semula, ke bawah. Dia tak ada lubang. Mesti rapat. Buat rapat-rapat. Okey, baru cantik. Kemas. Alright, okay, itu untuk pertengahan. Okay, untuk yang terakhir di hujung ataupun di akhir kalimah. Contohnya apa perkataan ni? Kumbang. Okay, kumbang. Okay, contohnya macam mana nak tulis? Nampak ni, sama juga cara dia. Tiada lubang. Yang bezanya adalah bila di hujung kita kena tulis sekali dengan ekor huruf Ain, Ghin dan Nga. Nampak ni, ada ekor ni. Okay, ke atas ni daripada sini, ke atas nombor 1, kedua nombor 2 ke belakang semula, ketiga ke bawah terus. Dia ke bawah. Sap. Macam tu. Sap. Kemudian letaklah titik dia dekat atas. Huruf Ain tak ada titik, huruf Nga 1 titik, huruf Ghin 1 titik, Nga 3 titik. Okey, contohnya dekat sini. Okey, tengok ni, nombor 1, okay, macam biasa, leher sebelum tulis huruf Ain, Ghin dan Nga mesti ke atas. Okey, ke atas. Nombor 2, kepala dia dah. Tarik ke belakang semula. Kemudian yang ketiga ke bawah. Leher dia ni. Sebab dia tak bersama dah. Sebab dia di hujung perkataan. Jadi kita kena ke bawah kan tulis. Tulis dia punya ekor. Tulis ke bawah. Sambung terus nombor 4 ni. Dia macam mata pensel kamu tu, daripada dia melentang, bahagian tebal tu kamu kena pandai, kena sengitkan dia. Kamu garis sambil kamu sengit. Garis sama-sama sengit. Macam tu. Sengit ke bawah dan tarik ke belakang terus. Macam ni. Tarik ke bawah, ke belakang terus. Ke bawah, ke belakang terus. Panjang dia bersamaan, kamu agak-agak lah bersamaan dengan 4 titik ataupun 5 titik. Kamu agak-agak lah. Biasa kalau dalam buku garis 2 atau buku garis 1 tu yang ada garis biru tu, kita guna 2 baris. 2 baris. Kebiasaannya lah. Okay. Alright. Okay, contoh ni kat sini perkataannya apa?
kelang. Kelang. Okey, kaf macam biasa. Kemudian ke atas. Lam dia akan jadi macam ni. Dia punya leher dia sebelum tu, ingat, leher sebelum huruf ain dengan nga ni bila bersambung, ingat mesti ke atas sikit je. Jangan atas sangat, atas sikit je. Separuh daripada garisan dalam buku garis 1 tu. Garis ke atas sikit, ke belakang semula, rapat-rapat. Kemudian yang ketiga tarik ke bawah leher dia ni. Kemudian keempat tarik ke belakang. Okey, itu cara yang senang dia lah. Okey, faham? Okey, untuk yang seterusnya, untuk kamu lagi faham, tengok semula video-video yang Ustaz bagi link. Link nanti Ustaz akan bagi juga dalam Google Classroom cara menulis dia. Okey, cara menulis ain din ghin dan nga di awal, tengah dan juga akhir, insya-Allah. Okey. Alright. Okey, jadi kerja rumah kamu adalah kejap Ustaz tunjuk dekat sini. Alright. Okey, buka buku laman aktiviti SRA hot ni. Okey, tahun 4, buka muka surat 32 tak silap Ustaz. Kejap Alright. Okey. Muka surat 32. Yang ni. Surat 32. Yang ni kamu buat ikut sahaja apa yang dia tulis tu. Garisan dia dekat mana apa semua kamu ikut. Okey, ni kena buat 32 dan juga 33. Itu sahaja kerja rumah kamu. Dua muka surat ni sahaja. Salin semula sahaja. Okey. Kerja rumahnya caranya macam mana? Okey, kamu buat dah siap. Kamu tangkap gambar ataupun kamu nak jadikan PDF pun boleh, tak ada masalah. Kamu nak scan ke, nak tangkap gambar ke, macam mana pun tak apa. Kamu hantar dalam Google Classroom. Okey. Kalau tak ada Google Classroom, kamu boleh hantarlah secara personal WhatsApp dengan Ustaz. Sebab Ustaz tahu ada yang kekangan untuk menggunakan Google Classroom. Jadi Ustaz bagi kemudahan lah. Siapa yang tak ada Google Classroom, Ustaz boleh cek di WhatsApp, insya-Allah. Okey. Alright, okey. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah pembelajaran hot yang akan datang kita akan masuk kepada huruf yang baru, iaitu huruf apa? Kita tunggu kepada kelas yang akan datang, insya-Allah. Okey, jadi sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.